Soalan yang ini ialah berkaitan dengan operasi asas aritmetik. Disuruh nilaikan negatif 6 tolak dengan negatif 3 tambah dengan negatif 2. Okey, cara penyelesaiannya ialah yang pertama, kita mesti buat yang settlekan yang dalam kurungan ini dengan yang luarnya. Okay, yang ini pun sama, ada kurungan kemudian dengan luarnya. Di sini ada melibatkan tolak, dalam kurungan ada tolak lagi. Yang ini pula di luar kurungannya tambah, dalam kurungannya tolak. Jadi kalau yang macam ini kita perlu ingat, kalau tolak bertemu dengan tolak, dia akan jadi tambah, jadi positif. Dan kalau yang positif, yang ini dalam kurungannya negatif, dia akan jadi positif dengan negatif akan jadi negatif. Jadi untuk selesaikan soalan ini ialah negatif 6 tolak dengan tolak ini akan jadi tambah 3. Tambah dengan tolak ini akan jadi tolak. Jadi tolak 2. Cara penyelesaiannya saya buatkan garis nombor macam ini, bermula dengan negatif 6. Jadi di sini negatif 6. Okey, kemudian dia tambah 3. Bertambah 3 ini maksudnya kita gerakkan ke kanan 3. 1, 2, 3. Pergi ke sini. Okey, kemudian tolak lagi 2. Jadi daripada sini tadi kita tolak 2. Tolak 2 bermaksud gerakkan ke kiri. 1, 2. Okey, jadi maksudnya kita dapat jawapannya ialah negatif 5. Operasi asas matematik. Bagaimana cara kita nak menghitung nilai bagi soalan ini? Okay, yang pertama kita perhatikan iaitu kita perlu selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Kita lihat yang bahagian atas ini. Kita tengok ini ada kurungan. Jadi yang kita selesaikan dalam kurungan ini. Okey, ini kalau tak faham negatif 5 tambah 9 kita boleh tukar. Jadi 9 tu letak kat depan. Tolak 5 tu di belakang. Sebab 9 tu positif. Jadi dia akan jadi 9 tolak 5. 9 tolak 5 adalah bersamaan dengan 4. Jadi yang bahagian atasnya ialah negatif 6 darab dengan, tadi dalam kurungan ini memberi jawapannya 4. Jadi negatif 6 darab 4. Okay, seterusnya yang bawahnya pula ialah ini antara negatif 7 tambah tolak 15 bahagi 3. Untuk yang ini kita perlu selesaikan yang bahagi dahulu. Okay, jadi negatif 7 itu kekalkan. Okay, ini ada tanda tambah. Okay, jadi negatif 15 bahagi dengan 3. Ini boleh guna kalkulator. Negatif 15 bahagi dengan 3 ialah negatif 5. Okey, seterusnya ialah negatif 6 darab dengan 4 ialah negatif 24. Okey, yang di bawahnya ini negatif 7 tambah dengan tolak akan jadi tolak 5. Seterusnya negatif 24 bahagi dengan negatif 7 tolak dengan 5. Bermaksud kita dah ada hutang RM7. Lepas tu kita berhutang lagi RM5. Jadi hutang kita menjadi RM12. Jadi tanda negatif itu kekal. Okey, jadi di sini bila kita bahagikan ini kita dapat jawapannya. Negatif ini akan jadi positif. Okey, 24 bagi 12 dapat 2. Masih ramai pelajar yang tidak menguasai algebra. Jadi kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak permudahkan. Ada 2 soalan yang diberi di sini. Jadi untuk soalan yang pertama iaitu mula-mula kita tuliskan persamaan ini pada bentuk lazim iaitu 5mn darab 2m kuasa 2. Bila bahagi ini kita letakkan di bawahnya iaitu 3mn kuasa 2. Okey, kemudian kita permudahkan. Jadi di sini ada m di atas dan ada m di bawah, kita potong. Jadi n ini dengan n kuasa 2 di bawah ini kita potong yang kuasa 2-nya. Jadi tinggal n saja. Okey, jadi jawapan akhirnya ditulis 5 darabkan dengan 2 ini iaitu 10 m kuasa 2 bahagi dengan 3n. Untuk soalan yang kedua, sama juga kita susun dia ikut lazim. Kalau bahagi ni kita letak di bawah. Okey, maka 12px kuasa 2. Kemudian ni darab negatif 3p kuasa 6x. Okey, kita permudahkan dahulu. Ini ada x. Potong dengan x yang di bawah sini. Potongan kuasa 2 dia. Okey, kemudian ada x ni. Potong lagi dengan x ni. Jadi x dah tak ada dah. Jadi ini p. Potong dengan P kuasa 6. Jadi P kuasa 6 ni tukar jadi P kuasa 5 sahaja sebab dah potong 1 dengan yang di bawah. Okey, 3 kali 1, 3 kali 4 dapat 12. Kemudian 8 dengan 4 ni pun boleh mudahkan lagi. 4 darab 1, 4 darab 2. Okey, jawapan akhirnya 2y darab dengan negatif P kuasa 5. Jadi negatif ini kita letak di depan. Negatif 2y P kuasa 5. Bawahnya ni kita dah potong semua sekali. Jadi bawahnya dah tak ada lagi. Jadi inilah dia jawapannya. Hitung ruas trapezium dalam sebutan A, B dan C. Okey, ini ialah bentuk trapezium.
Yang ini diberi panjang sisi ini ialah 3A, panjang sisi yang ini 4C dan satu lagi panjangnya ialah 5A tambah 7B. Okey, bagaimana kita nak menghitung iaitu dia punya luas trapezium. Formula untuk luas trapezium ialah setengah darab dengan hasil tambah dua garis yang selari. Okey, saya letaklah dekat sini garis selari itu ialah P tambah dengan Q. Hasil tambahnya. Kemudian darabkan dengan jarak di antara dua garis selari tersebut. Katalah R. Luasnya adalah sama dengan setengah hasil tambah dua garis selari ini. Jadi kita tengok dua garis selari itu ialah 3A dan satu lagi ialah 5A tambah 7B. Itu dia dua garis selari dan kita perlu tambahkan. Jadi letak tambah. Okey, kemudian darab dengan jarak di antara dua garis selari. Jadi ini garis selari tadi. Kita darabkan pula dengan jarak di antara dua garis selari di sini ialah 4C. Jadi saya darabkan di sini dengan 4C. Okey, seterusnya kemudian kita selesaikan yang dalam kurungan. 3A tambah 5A ialah 8A tambah 7B darab 4C. Okey, kita permudahkan. Bahagi 2 ini, 2 itu dengan yang 4 ini kita boleh permudahkan. 2 darab 2, 4. Okey, jadi jawapannya jadi 8 darab 2 ialah 16, 16AC. Okey, tambah, maka letak sini tambah. 7B darab dengan 2C. 7 darab dengan 2 ialah 14BC. Okey, itulah dia luasnya. Okey, untuk menyelesaikan soalan yang ini, iaitu negatif 7 tolak 2/3x lebih besar dari negatif 3. Okey, yang pertama selalu pelajar buat silap ialah pelajar akan terus pindahkan 3 ini ke sebelah kanan. Dari bahagi dia buat jadi darab. Itu kesalahan yang pertama. Tak boleh buat macam tu sebab di hadapan ini ada nombor yang tunggal iaitu negatif 7. Okey, jadi di sini yang pertama nombor yang tunggal ini kita kena pindahkan dia ke sebelah kanan. Okey, jadi kita tinggalkan di sini negatif 2/3x lebih besar dari negatif 3. Negatif 7 ni pindahkan ke kanan dia jadi positif 7. Jadi dapat di sini negatif 2/3x lebih besar dari negatif 3 tambah 7 ataupun 7 tolak 3 ialah 4. Okey, bila dah jadi bentuk macam ni, baru kita boleh pindahkan 3 itu ke sebelah kanan. Bahagi 3 pindah ke kanan jadi darab 3. Jadi negatif 2x lebih besar dari 4 darab dengan 3 ialah 12. Okey, satu lagi kesalahan yang pelajar buat bila dah bentuk macam ini. Pelajar terus buat 12. Ini negatif 2 ni dia akan pindahkan ke sebelah kanan jadi bahagi. Sebab ni darab, di sini jadi bahagi negatif 2. X lebih besar daripada negatif 6. Yang inilah yang salahnya. Okey, jadi kita tak boleh terus buat macam ini. Kita terus pindahkan ke kanan macam ni. Jadi jangan buat kesalahan yang sama. Okey, jadi apa yang perlu kita buat bila jumpa macam ni? Yang pertama kita tengok yang di hadapan X ini. Di hadapan X ini dia mesti nombor yang positif, tak boleh negatif. Jadi kalau negatif macam ini, kita kena tukar dia jadi positif dahulu. Jadi di sini kita tukar ini jadi positif. Bila ini tukar jadi positif, yang inilah jadi negatif. Okey, dan tanda tengah-tengah ini pun kena tukar daripada lebih besar menjadi lebih kecil. Jadi perlu diingatkan bahawa di hadapan X ini mesti positif, tak boleh negatif. Okey, bila dah sampai macam ni barulah kita buat X lebih kecil daripada negatif 12. 2 ini pindahkan ke kanan dari darab jadi bahagi 2. Maka X lebih kecil dari negatif 6. Nyatakan faktor dan faktor perdana bagi 20. Okey, jadi caranya ialah kita senaraikan faktornya dahulu, iaitu kita buat 20, kita cari nombor yang kita boleh bahagikan dengan 20. Iaitu yang pertama 20 bahagi 1. Kita dapat 20. Okey, kemudian 20 boleh bahagi dengan 2. Dapat 10. Seterusnya lagi 20 juga boleh dibahagi tepat dengan 3 tak boleh, 4 boleh. Okey, kita dapat 5. Dan 20 juga boleh dibahagi tepat dengan 5. Kita dapat 4. Bila kita dapat nombor yang dah berulang macam ni, sini 45, sini 54 ya. Ini sama. Bila kita dapat dah nombor macam ni, kita stop, kita berhenti. Okey, jadi saya padamkan yang ini. Kita buat sampai sini sahaja. Inilah dia faktor-faktornya dan juga yang ini. Jadi faktor bagi 20 ialah 1, 2, 4,
5, 10 dan juga 20. Okey, soalannya di sini ialah satu lagi selain daripada faktor, dia nak apakah dia faktor perdana. Faktor perdana ini ialah yang melibatkan nombor-nombor perdana. Okey, pelajar ingat tak apakah dia nombor-nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan juga dirinya sendiri. Jadi nombor perdana, saya terangkan dulu nombor perdana. Jadi nombor perdana ialah bermula dengan nombor 2. Okey, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Okey, jadi di sini dalam nombor perdana ada satu sahaja nombor genap. Okey, yang ini sahaja, iaitu nombor 2 ni sahaja yang merupakan nombor genap. Dan kemudian yang selebihnya itu adalah nombor ganjil. Tetapi harus diingat, tak semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Jadi sekarang kita perhatikan senarai faktor ini tadi. Dan kita pilih daripada nombor 1, 2, 4, 5, 10 dan 20 ini yang manakah merupakan nombor perdana. Jadi nombor perdana, jadi ada kat sini 2 lagi, 3 tak ada, 4 tak ada, 5. Okey, 5. Kemudian 10, 20 tak ada. Bukan nombor perdana. Jadi faktor perdana hanyalah 2 dan juga 5. Jadi inilah jawapan dia.